الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا يا الله بركة هذا المجلس كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahli jawatan kuasa masjid, imam-imam dan pegawai masjid serta hadirin jemaah maghrib yang dikasihi Allah sekalian. Jumpa lagi kita pada hari Rabu malam Khamis yang barakah. Kita sudah pun berada lebih dari pertengahan Rajab. Dan pada bulan Rajab ada satu hari yang kita sebut hari apa nama ni, pada 27 Rajab ya. Ada Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ke langit dan mengambil hukum solat. Kemudian peristiwa-peristiwa yang berlaku di antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ada cerita, kemudian lawatan-lawatan, kemudian balik, kemudian peristiwa-peristiwa yang menyebabkan ada orang yang dah beriman, gugur imannya, ada orang yang makin kuat imannya, ada orang yang suka nak mendengar apa yang disebut oleh Nabi, ada orang yang mengatakan Nabi dah gila. Itu Isra wal Mi'raj. InsyaAllah pada minggu hadapan, kalau sampai kita ada rezeki kita akan bercakap mengenai Isra wal Mi'raj sempena 27 Rajab. InsyaAllah. Hari ini rasanya 19 gitu ya. Hari ini ya. Esok Khamis buat ibadah puasa sunat. Hari ini Senin Khamis ya. Tetapi apabila dibuat pada Rajab, ditambah lagi dengan puasa sunat Rajab, dapat dua, Khamis dan Rajab.
Dan ini ini ialah aktiviti-aktiviti yang saya dah sebutkan dulu. Aktiviti Rajab ni kebanyakannya puasa. Kerana apa? Pertama sekali nak mengganti puasa yang ada tertinggal, ya. Itu kedua berlatih untuk menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sampai ke bulan Ramadan itu, ya. Baik, kita masih lagi di dalam membincangkan kelebihan-kelebihan orang yang suka ke masjid ni. Kita masih lagi nak menuju hati kita supaya memang kita dah rajin, tapi kita nak pujuk bahawa kerja kita tu tak ada sia-sia. Kerja kita tu tak ada sia-sia. Kerana innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkir janji. Itu kita baca doa ini tiap-tiap lepas orang azan kan. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkir janji. Janji apa? Iaitu janji-janji yang disebutkan Al-Quran, yang disebutkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba, dan ianya ada ganjaran. Ada ganjaran. Dan ganjaran-ganjaran itu memang dia tidak sama dengan macam kita kerja sehari dapat RM50. Tak macam itu. Ada orang yang bagus, profesional sikit, ada dapat RM80 sehari. Ada orang lagi bagus lagi RM100 sehari. Ada orang yang menyelam dalam laut tu, pergi welding kapal dalam laut tu, menjelam jauh tu, yang itu 5,000 sejam. Ikut tahap, ikut taraf kita punya kemahiran tu, dibayar oleh orang upah tu. Jadi begitu juga Nabi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran-ganjaran ikut tahap, ikut tahapan dan kesulitan melaksanakan itu. Memang macam kalau kita bercakap macam tak ada susah. 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. Boleh hafal lah, kalau nak hafal dia boleh hafal. Tetapi bila sampai nak membuat itu, kadang memang dah niat nak buat lah, lepas itu sampai waktunya dia tak payah dibuat. Sebab kita ni dah dikembangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita sebutkan iblis. La'natullah. Iblis ni la'natullah. Dan iblis ini pula dia punya panjang umurnya, panjang umur iblis ni daripada dia yang tak mau sujud kepada Adam dulu. Ada yang sampai sekarang ni tak ada mati-mati. Berarti pengalaman dia luas betul. Sebab itu orang kata, kalau tengok iblis ni takut kita. Kenapa? Umurnya dah beribu-ribu tahun. Jadi kalau orang beribu tahun, katanya, nak senang cerita, nak ingat-ingat kepada semula. Rasa saya dah cakap kan, bila dia nak berjalan ke kanan tu, dia kena mengangkat daging dia tu, daging pipi yang dah melelut ke bawah ni, kena angkat daging, takut terpijak. Punya tua dia. Jadi kalau itu lah, daging pipi ni dah lembut sampai ke bawah macam ni, udah macam kepak aja lah. Itu orang kata kepak macam-macam tu. Itu yang kita kata hantu tu, menakutkan sungguh. Bukan pasal tu, pasal tua betul. Jadi tua, dan dia telah minta kepada Allah supaya ditangguhkan kematiannya sehingga hari kemudian. Allah setuju tangguh, tapi tangguhlah kata dia. Itulah rupanya. Agaknya mata tu pun nak berselak menengok kita tu. Cuba bayang kalau dia ada depan kita, dia buka ni mata nak menengok kita. Menengok itu pun dah rasa dah tercirit kita, takut. Itulah dia gambaran iblis itu. Jadi bukan senang kita nak melawannya kerana pengalaman cukup banyak, pandai. Kemudian Nabi Adam yang disebutkan, yang bila malaikat tanya, apakah
Engkau ya Allah nak letak di muka bumi ni orang yang suka bertumpah darah. Manusia ni suka menumpah darah. Apakah ya Allah engkau nak kata? Allah kata Adam yang aku nak letakkan ini mengetahui segala perkara yang aku ajarkan kepada dia. Nak beritahu dia cerdik orang. Dia tahu itu apa, itu langit, itu apa, itu bumi, itu apa, itu daun apa, itu daun pokok-pokok. Apa semua dia tahu. Allah bagi satu ilmu kepada dia, menunjukkan dia pandai. Dan Iblis laknatullah salahnya satu saja. Kerana bila dia ini, kan saya pun dah ulang banyak kali, dia ini diceritakan bahawa tidak ada satu jengkal pun muka bumi ini yang tak ada tempat dia sujud. Itu Iblis tu. Kerana sebelum Nabi Adam, dialah penghuni dunia, orang saleh. Tak ada satu tempat pun dia tak ada sujud. Punya soleh ni. Tapi bila sampai satu peringkat, Allah kata sujudlah kepada Adam. Dia kata tidak, kerana aku dibuat daripada api, sedangkan Adam dibuat dari tanah. Pada dia lebih mulia. Api lebih mulia dari tanah. Dia punya pandangan. Maka Allah kata apa nama kita panggil sujudlah para malaikat. Malaikat semua sujud. Semua malaikat sujud illa Iblis. Kecuali Iblis. Maka Iblis Allah jatuhkan hukum aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, engkau takabbur. Itu pasal istilah takabbur ni tak elok. Takabbur ni asal perkataan akbar. Allah saja yang boleh pakai Allahu Akbar tu. Takabbur tu sifat dia. Orang lain tak boleh pakai. Maka bila dia takabbur, dia dah merasakan diri dia macam Allah. Maka Allah terus otomatik bagi dia hukum aba wastakbara. Engkau takabbur, riya, ujub, masuklah semua dalam tu. Wa kana, mulai hari ini engkau aku hukum orang kafirin. Wa kana minal kafirin. Kafirin di situ bermaksud ingkar. Engkau adalah makhluk yang ingkar. Dialog itu berlangsung. Malaikat Iblis kata, apa nak buat kalau aku dah dikata itu, tapi aku mohon untuk dipanjangkan usia aku, tangguhkan matian itu sampai hari akhirat besok. Dan tiup sangka kala tu baru dia mati. Bermakna ni sekeliling kita ni Iblis. Sebab itu ingat doa pangkal tahun, ujung tahun. Iblis dan tenteranya, wajunubi. Kita mohon elakkan kita daripada Iblis dan tentera-tenteranya. Ataupun dalam bahasa orang Indonesia, kuncu-kuncunya. Dia banyak dia punya tentera tu. Manusia pun ada tentera dia. Manusia yang termakan dengan dia punya cucuk tu, itu semua tentera dia. Tentera dia banyak, ya. Jadi oleh kerana itu, kita berbalik semula kita kata tadi bahawa imbuhan ataupun kita sebut ganjaran atau kita sebut pahala yang nak dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ribu-ribu hadis. Ada ribu-ribu hadis. Hadis ni dari Nabi ke betul tidak? Nabi dalam Al-Quran disebut tidak bercakap Nabi itu melainkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu, Nabi itu bila dia bercakap wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wahyu hakikinya dinamakan Al-Quran. Yang menterjemah, menerangkan arti-arti wahyu itu kita panggil tafsir dan menjelaskan macam mana semayang dan sebagainya itu daripada wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila ada orang kata kita ayat Quran je, kita tak mau hadis. Sebab hadis ni entah orang tulis apa, tak ya tak tidak.
maka kita pakai Al-Quran je. Baik, kalau kita pakai Al-Quran, macam mana kita nak sembahyang? Sebab Allah dalam Al-Quran tak ada menunjuk macam mana sembahyang, sujud 2 kali, rukuk, tidak, tak ada dalam Al-Quran. Itu diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu barang siapa menafikan hadis, maka dia sudah pun boleh dipanggil murtad lagi. Sebab dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu, aku tinggalkan pusaka 2 perkara. Yang pertama, Quran dan sunnah. Orang siapa pegang dengan ini, selamatlah dia. Baik. Jadi kita selepas kita menerangkan balik semula, ingatkan balik kita supaya kita rasa yakin dengan ibadah-ibadah yang kita nak buat. Misalnya orang sekarang ni pendek-pendek video-video kata baca surah surah Al-Muluk. Ya tak? Al-Muluk. Dulu kata baca Al-Muluk, bacalah Al-Muluk. Tak ada pasal apa-apa. Sekarang ni orang mungkin jelas lagi. Kenapa Al-Muluk? Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Kerana dia ni menjadi peguam bela kita nanti bila kita di dalam kubur. Cuba bayang. Nanti kita akan cerita bab itu je saja, Al-Muluk. Tapi baca tiap malam. Sebab itu ada masjid separuh tu Al-Muluk dia tulis besar-besar kat sini. Al-Muluk. Sebab itu habis je sembahyang Isyak, dah habis baca doa imam tu, semua orang baca Al-Muluk sebelum balik rumah. Sebab biar selesai malam tu punya tugas. Itu wajib ke tidak? Itu tak ada wajib. Itu namanya inisiatif. Inisiatif imam, inisiatif jatuh kuasa masjid. Habis saja ada masjid di Subang Jaya tu, habis je sembahyang di ujung sana ada Al-Muluk, atas rehal, di ujung sana ada rehal, ujung sana ada bagi terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Terus membaca Al-Muluk. Kerana kalau dah balik rumah, biasanya banyak hal kita. Nak tengok Baganza lagi apa kita? Tidak. Raja Lawak lagi nak tengok kan? Yang itu tak payah pahala tu nunggu tu. Pahala dia ketawa. Lama. Jadi ada orang yang buat inisiatif macam tu. Dan orang tak berganjak di masjid tu. Dia lama kelamaan kalau tak baca muluk, dia rasa dia tak rasa tak tamat hal dia di masjid tu. Dia memula 20 orang, lepas itu dah lama, semua orang tak nak. Lama pula kita sebutkan selalu Al-Muluk, Tabarak. Itu misalnya. Bukan banyak, 30 ayat. 30. Tetapi di ketika kita seorang-seorang dalam kubur besok, yang hantar kita ke kubur apa dia? Yang menghantar ke kubur kan? Adik-beradik kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita. Lagi harta kita hantar juga, kereta kita bawa harta kita, apa-apa yang ni kan, bawa. Amal kita. Yang ini balik, kawan-kawan balik, isteri tercinta balik, anak yang menangis tadi balik semua. Kereta dah tentu orang bawa balik, takkan tinggal situ. Yang tinggal ialah amal ibadah. Dan dikatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, ada seorang yang menyerupai orang itu, walaupun malaikat dah datang nak menyoal, dia tidak akan bergerak dari situ. Rupanya dia adalah Al-Muluk. Al-Muluk tadi. Dia tidak akan tinggalkan kita. Percaya tak? Percaya tak? Kalau percaya buatlah. Tapi kalau tak jadi halua telinga, dia boleh kita buat, kita karang lagunya kita nyanyikan. Kita nyanyi, marilah kita baca Al-Muluk. Itu balik nyanyi kan. Tetapi kalau tak bermanfaat, Al-Muluk tu dibaca sampai sadaqallahu azim. Percaya. Kalau tak percaya, bermakna kita belum lagi beriman kepada Nabi itu, kepada Rasul. Kan ada satu beriman kepada Allah,
beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul. Bila beriman kepada rasul, kita percaya kepada apa yang rasul cakap. Rasul cakap macam ini, maka kita percaya satu bab. Praktik. Apa kata iman? Iman itu kata yakin dalam hati, lafaz dengan mulut, lakukan dengan perbuatan. Itu baru dipanggil iman. Kalau tidak, belum iman. Jadi kalau kita fikir-fikir, tak, hak mana je iman kita ni? Hak mana je iman kita? Kalau iman kepada Allah, apa iman kita? Ada lagi perkara yang Allah minta kita tak buat, maka artinya ada lagi yang kita tak praktikalkan. Hanya kita yakin dalam hati, ataupun kita lafaz tapi tak buat. Maka iman kita ni pun kalau kita bincang satu, ada yang dah lengkap, ada yang tak lengkap, ada yang belum lengkap, ada yang langsung tak pulih. Yang Nabi Muhammad kata, sallallahu alaihi wasallam kata, kita tak pulih. Ini yang kita sebutkan tadi, bahawa kalau kita beriman, kemudian tidak pula dibolak-balikkan hati itu oleh iblis tadi. Iblis, macam mana nak melawan iblis? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai yang membolak-balikkan hati. Siapa tu yang membolak-balikkan hati tu? Siapa? Allah kan? Wahai yang membolak-balikkan hati. Allah kan? Hati kita ni boleh pagi kita lentang, lepas minit 2 minit kan boleh dia terap tau hati kita. Kejap tadi setuju, lepas itu kita datang balik, tak setuju lah. Itulah hati. Waswisu fi sudurin nas. Was-was dia banyak. Habis semayang pun dah 3 kali ke? Kan habis semayang. Semayang pun selalu kalau dah umur 60 tahun ke atas ni, ada 3 rakaat ke, 4 rakaat ke, kadang-kadang sampai 5 rakaat. Tapi apa ajaran Nabi bila berlaku macam itu? Ambil yang kita yakin saja. Kalau kita yakin 4 lah. Yang lain tu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita berjamaah, insya-Allah itu semua selesai. Kecuali imam kan silap. Kena diingat kalau dia orang yang duduk di belakang sekali imam tu. Imam belakang tu diingatkan dia. Subhanallah. Tegak dia balik semula. Kalau tidak, sujud sahwi. Sehingga kan bila Assalamualaikum warahmatullahi, dia teguran tadi dia Assalamualaikum warahmatullahi, dia baru 3 rakaat Isyak. Sebenarnya 4, dia 3. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum kata belum cukup 4. Oh, dia betul sujud kali ni. Tak payah Allah kubah balik. Dia betul subhanallah yana wala yusuf. Itu aja cara dia. Tak payah kalau bangkit, kita buat kali semula lah ya. Tak boleh macam itu. Itu dipanggil sujud sahwi balik semula. Nanti akan ada buku yang mengajar khas bab-bab macam itu kan. Kadang kita tak ni pasal imam dah jaga kita. Sebab itu bila sembahyang di masjid, malaikat akan cek mula dari imam. Imam kurang khusyuk, dia pergi belakang. Malaikat cek kurang juga khusyuk tu. Tak khusyuk. Belakang lagi lah tak khusyuk. Kambing dia minum sorban kan. Lagi rumahnya hujan pagi pula, macam-macam kan. Ada seorang ni tadi, dah orang pencin ni, elok dia solatnya, baca je pun elok ya. Habis semua ni tadi dipakai yang seorang punya. Semua yang kita dipakai semua sekali kerana dia seorang dalam jemaah. Itu special jemaah ni. Jemaah ni, saya mengaji dulu, itulah yang dikatakan oleh guru saya. Malaikat akan pergi seorang-seorang. Jadi kalau ada seorang dalam tu khusyuk dia cukup tinggi, maka semua orang terdapat khusyuk yang peringkat tinggi sekali. Di mana di rumah tak beda keadaan. Di rumah lagi banyak cucu pasang TV. Gitu lah. So isteri kat belakang tu tak apa masaknya, tak marah. Tutang ngatuk kuali tu kan. Dalam hati kecil dia marah. Dia ni kat aku ke?
Padahal itulah cara dia masak. Jadi itu semua mengganggu. Tapi bila di sini aman dia semua. Orang imam pun tak berani nak silap pasal dia mengerti semua ni. Itu yang dikatakan hebatnya masjid tu, hebatnya sembahyang berjemaah tu. Sehingga kan orang ada rasa tak puas dia kalau sembahyang seorang-seorang, kalau tak kena, kerana dia sudah biasa. Baik, kita ada 10 minit lagi, dan 5 minit lagi. Saya janji saya tadi, saya sampaikan last ini untuk kita punya ya. Berilah berita gembira, kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya. Nombor hadisnya 561. Ini dia yang betul-betul kita belajar hari ini. Berilah berita gembira kepada yang berjalan kaki membelah kegelapan malam menuju ke masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Itu Nabi cakap, beri berita gembira. Jadi siapa nak menyampaikan berita gembira ni? Lalu kuliah-kuliah macam ni lah. Jadi bagi orang yang malam-malam membelah malam gelap, yang sini disebut jalan kaki, kerana pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu orang semua jalan kaki. Kalau ada naik kuda pun tak malam-malam kan, kuda pun orang siang aja jalan malam-malam. Tapi diredah untuk pergi ke masjid untuk solat, maka bagi tahu dia cahaya yang sempurna untuk dia pada hari kiamat. Cuba bayang dalam kubur. Siapa yang tak pernah tengok kubur kat sini besar mana? Muit pun tak boleh. Atas tutup, bawah tutup. Gelap gelita je tu nampaklah. Macam mana gelap gelita? Jadi pada waktu itu kita ada cahaya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ke masjid. Saya buat laju-laju. Kedua ya, sesiapa yang pergi ke masjid atau pulang daripada masjid, Allah akan sediakan baginya tempat dalam syurga seperti mana pergi dan pulangnya. Allah siapkan dia tempat syurga. Ini riwayat Muslim. Hadis dia nombor 669. Buka hadis Muslim, cari 669. Itu hadisnya. Dan yang ini cerita yang di akhirat ya. Kemudian yang kemarin saya dah sebutkan, kalau berjumpa dengan orang yang sentiasa rajin menuju masjid, tiap-tiap waktu dia ke masjid, maka kamu jadi saksilah. Itulah orang beriman. Itulah orang yang beriman. Itulah orang beriman. Kamu tak tahu. Jadi kamu jadi saksi. Mata kamu menjadi saksi. Jangan ngumpat dia ya. Kita menjadi saksi kepada itulah orang beriman. Baik. Yang ketiga, ini hadis yang ketiga ya. Yang keempat, ada 3 golongan. Semuanya dijamin Allah ketika hidup. Dia diberi rezeki dan kecukupan. Apabila mati dia masuk syurga. 3 golongan. Golongan pertama, sesiapa yang masuk ke rumahnya memberi salam. Golongan pertama, bila dia sampai ke rumah, ada orang ke tak ada orang, Assalamualaikum. Itu je. Dia itu adalah orang yang Allah akan berikan dia rezeki dan kecukupan, dan bila mati masuk syurga. Itu. Kedua, sesiapa yang keluar rumah untuk ke masjid, maka dia dijamin Allah. Sesiapa yang keluar rumah untuk ke masjid, dijamin Allah keselamatannya. Dijamin oleh Allah keselamatan, dan tadi yang disebut macam syurga 3. Yang ketiga, sesiapa yang keluar sesiapa keluar demi untuk berjuang di jalan Allah, maka dia dijamin Allah syurga. Ini kerja di jalan Allah. Kalau dulu jalan Allah ni ialah perang dengan orang-orang kafir, perang ya. Tetapi apabila disebut fisabilillah ni, dia bukan perang saja. Perang tu kategori tinggi lah. Ada juga orang yang sukarela
jawatan kuasa masjid, imam masjid. Ini semua orang fisabilillah. Fisabilillah. Orang yang disebut berada di jalan Allah. Jangan pandang ringan. Sebab itu masa dulu-dulu bila hari raya, bila bulan Ramadan, jawatan kuasa masjid akan kutip zakat jadi amil. Ada 2 3 orang kutip jadi amil. Lepas itu lepas dia buat raya tu, lepas sembahyang raya, kita pun duduklah bilang berapa duit dapat. Kemudian 1/8 dari duit tu kita ketepikan. Apa dia? Ini untuk fisabilillah. Maka kita hadiah-hadiahkan dengan jawatan kuasa masjid. Amil punya bagi kat amil. Kemudian yang lain-lain tu kita serah kepada agama. Jadi yang fisabilillah tu kita dah bagi sesama kita. Bermakna mufti sudah memutuskan bahawa jawatan kuasa masjid ni orang yang bekerja fisabilillah. Orang tak makan gaji, tak dibayar gaji. Kena maki ada. Kena rombot ada. Itu dipanggil fisabilillah. Besar fisabilillah ni. Jadi orang-orang ini itulah yang disebutkan di jalan Allah. Kemudian sesiapa, ini penting, sesiapa yang solat berjemaah sempat dengan takbir pertama. Sempat dengan takbir pertama. Imam takbir, dia ada belakang. Allah kata imam. Dia ada bersama takbir itu. Apa dia? Selama 40 hari kerana Allah. Kerana Allah ya, dicatatkan untuknya 2 pelepasan. Pelepasan dari neraka dan pelepasan dari sifat munafik. Kalau 40 hari di Madinah, kita pun tahu nanti cerita hal Madinah pula. Ini cerita 40 hari di masjid masing-masing. Dah berapa? Dah 80? Dah 120? Dah 160? Dah 4 kali pusingan? 5 kali pusingan? Maka dia sudah diisytiharkan pelepasan dari neraka. Dah sure masuk surga lah. Sure masuk surga. Jadi semua orang make sure. Nanti cakap putih lah. Tentukan dapat 40 waktu, tak ada berhenti-berhenti bersama jemaah. Allahu Akbar, kita ada belakang sampailah salam. Maka kita itu dijamin masuk syurga. Percayalah, ini Nabi punya cakap ni. Nah, ini diriwayat oleh Al-Tirmizi. Pasal saya dah banyak lah, cukup lah tu ya. Kalau nak yakin, sudah cukup lah tu dah. Banyak lagi, tapi cukup lah. Ya, cukup lah. Rujuk lagi. Rupanya kalau nak kira dosa kita dengan mak kita, dengan bapak kita, dengan jiran kita, dengan adik-beradik kita, tak tahu boleh masuk syurga ke tidak. Tapi Nabi Muhammad tahu manusia mesti ada masalah. Maka ditunjuknya ini jalannya, ini jalannya, ini jalannya, ini jalannya. Maka kita makhluk Allah yang biasa ni cari jalan. Bila mencari jalan tu, kita tu sudah disebut oleh Nabi Muhammad, sudah disebut oleh Allah, orang ni ada ikhtiarnya nak melepaskan diri daripada. Sebab dia tahu kalau nak harap ke semayang dia tak lepas, harap ke puasa dia pun tak cukup banyak, harap ke nolong orang tak cukup, sedekah pun cukup, rezeki pun tidak. Jadi Nabi Muhammad SAW tunjukkan laluan-laluan untuk kita lepas ke syurga. Di antaranya, jadilah warga masjid. Buatlah apa-apa yang patut dia dekat masjid ni. Jangan duduk saja-saja. Jadi macam ada kuliah macam ni. Bila kuliah macam ni, faridatun ala kulli muslim, fardu atas setiap orang mengaji. Maka bila kita duduk ni, kita duduk dalam majlis ilmu. Bukan main besar pahala. Bukan main besar pahala. Ada orang sudah nak masuk neraka dah. Kemudian dalam fail yang dibawa oleh SP, malaikat SP ni, ya Allah, ya Tuhan, punya ada satu lagi fail. Apa dia? Dia pernah menyiapkan makan untuk tuan guru ngaji seminggu sekali tu. Dia pernah merebus kepala ikan untuk sup. Pasal itu dia masuk syurga. Ya, pasal itu dia masuk syurga. Banyak mana ruang nak masuk syurga tu.
Jadi jangan kira yang kita dah buat jahat-jahat tu, kalau jahat Allah kata astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Minta ampun dan terimalah taubatmu ya Allah. Itu saja. Menerima ampun itu Allah, bukan kita. Jangan paksa-paksa pula dia menerima. Mintalah minta ampun. Baik. Jadi malam ini genap cukuplah apa yang kita sampaikan, bahawa kalau kita yakin dan percaya dan beriman kepada Rasul, bukan Allah ni, Rasul, apa-apa yang dikata oleh Rasul jangan dakwa-dakwi lagi. Hadis ini sahih ke tak sahih ke, tak iya tak tidak, jangan. Buat aja. Buat saja. Insya-Allah sekurang-kurangnya Nabi kata Nabi akan bagi syafaatnya kepada orang selawat. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa syafaatnya? Paling kuat bila dia dosa tu dalam timbang tu dah berat macam ni, dia bukanya serban, dia letak di sebelah sini. Begitulah orang cerita syurga. Itu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahlah Nabi itu berserban. Ya, itu syafaat Nabi. Maka Nabi tidak akan sia-sia dan tidak akan tinggalkan kita bersorangan pada hari akhirat nanti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca wal asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu